penyediaan medium tanaman daripada kompos sisa bongkah cendawan. Okey, sebenarnya main topik untuk hari ini adalah lebih kepada pengurusan sisa bongkah cendawan ya. Ya. Main dia topik sebenarnya adalah pengurusan sisa bongkah cendawan seperti yang terdapat di dalam kursus ya, modul pelan kursus. Okey. Jadi medium tanaman ni adalah sebahagian daripada kegunaan sisa bongkah cendawan ya. Okey, ini disediakan oleh Dr. Siti Nazrah Jalani. Okey, kita tengok dulu kepada objektif ya. Kepada objektif bagi modul kali ini. Ya, iaitu objektif dah adalah untuk penghasilan produk yang organik. Ya, yang pertama. Kedua, untuk mengkompos sisa bongkah cendawan. Ya. Kemudian untuk untuk menyediakan medium tanaman ya, menyediakan medium tanaman daripada baja sisa bongkah cendawan. Ya. Jadi basically objektif dia bagaimana untuk kita mengurus sisa bongkah cendawan ya, hasil daripada tanaman cendawan. Ya. Okey, ini adalah kandungan bagi modul pada hari ini. Okey, format slide presentation hari ini lain sikit berbeza sikit daripada format-format yang sebelum ni. Jadi harap jangan kelirulah ya. Okey, jadi bagi kandungan modul pada hari ini saya mulakan dengan kepentingan pengurusan sisa bongkah cendawan ya. Itu yang pertama. Kemudian kita pergi kepada kaedah pengkomposan sisa bongkah cendawan. Yang kemudiannya penyediaan medium tanaman daripada kompos bongkah cendawan ya. Itu 3 topik pada hari ini ya, berkenaan dengan pengurusan sisa bongkah cendawan. Okey, jadi kalau sabit kepada modul yang lepas ya. Okey, modul yang lepas tentang apa Yang last kali tu tuaian kan? Kan tentang tuaian, bagaimana menual cendawan ya, kemudian menual, membungkus dan menyimpan ya cendawan ya yang selepas dituai. Okey. Jadi dari aspek cendawan tu sampai di situ saja. Ya, so bila awak dah tual, dah pack, kemudian pack bagi tujuan nak market lah kan, nak pasarkan cendawan tu kira. So itu sajalah ya tentang cendawan tu ya. Sekarang ni apa yang tinggal di rumah cendawan adalah bongkah cendawan. Ya, bongkah cendawan yang telah habis mengeluarkan cendawan lah ya. Jadi seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, bongkah cendawan tu dia boleh mengeluarkan kalau ikut tu sampai 10-11 kali cendawan. Tapi selepas 6 ataupun 7 kali keluaran tu dia dah semakin kecil. Kita boleh tengok dia punya kualiti cendawan tu dah tak elok. Dari segi saiz dia, dari segi morfologi dia, dia keluar kurus-kurus, kecil. Walaupun kelopak tu belum berkembang, kita dah nampak dari segi dia dah cepat matang walaupun masih kecil. Itu nak tandanya maknanya nutrien dalam bongkah tu dah semakin mengurang. Ya, dah semakin mengurang. Jadi dia semakin mengurang, jadi sampai masa dah nak kena keluarkan lah ya, bongkah tu dah nak perlu dikeluarkan daripada ni daripada ni. Okey, sekejap saya nak
bagi link ni kepada jurulatih, saya terlupa bagi. Ya. Okey. Okey. Jadi bongkah yang dah keluar cendawan ni kita boleh dia perubahan dia kan, dia dah semakin ringan, ya, semakin ringan. Dan kalau di atas rak tu mulalah jatuh sebab dia daripada elok bulat, elok bongkah tu dia dah semakin berkerut-kerut, maknanya semakin dia dah tak jadi bulat yang cantik dan dia tak dapat duduk atas rak dengan elok dan dia akan jatuh. Ya. Itu tandanya lah, ya. Selain daripada perubahan dia punya warna pada bongkah tu sendiri, ya. Dia kalau kata kelabu tu dia punya mycelium dia dah semakin kurang, ya. Tapi beza dia pada putih. Putih dia punya mycelium dia masih lagi menebal, ya. Nampak bongkah dia masih lagi cantik, putih. Tapi kalau kita angkat tu dah ringan. Maknanya dia punya jisim tu dah kurang hampir 50%. Itu tandanya kan. Jadi maknanya tak ekonomikal kalau nak simpan lagi bongkah yang macam tu. Kita kena keluarkan dan mencuci rumah cendawan tu, bersihkan rumah cendawan tu, dan lepas tu masukkan bongkah yang baru, ya. Okey. So bongkah yang kita dah panggil sisa lah, ya. Sisa bongkah ni nak buat apa? Ya. Nak buat apa dengan sisa bongkah ni? Okey, jadi kalau kebanyakan pengusaha cendawan, ya, kebanyakannya dia orang buang macam tu saja. Ya. Mana yang ada ada uh, ladang-ladang kelapa sawit ke getah ke, dia orang akan buang daripada plastik dan campakkan di perdu-perdu pokok lah, ya. Lama kelamaan sebab dia organik, ya, dia bahan organik, jadi lama kelamaan dia akan kompos lah, ya. Dia akan kompos. Dan ada juga yang just campak berhampiran dengan rumah cendawan. Ini satu praktis yang tak bagus lah, ya. Sebab sisa bongkah ni dia akan menarik serangga perosak, haiwan perosak. Ya, dia akan menjadi tarikan pada haiwan perosak untuk datang ke rumah cendawan. Ya. Lama kelamaan dia akan menjadi sebagai sumber pencemaran lah pula. Ya, jadi memang dia kalau nak buang kena buang jauh-jauh, ya, tidak boleh buang berhampiran dengan rumah cendawan. Tapi dari aspek sebagai dalam aspek green technology atau sustainable technology ni, dia satu kerugian lah kalau kita just buang sisa bongkah macam tu saja. Sebab bahan organik ni macam mana pun dia masih mempunyai nilai. Masih mempunyai nilai walaupun kita nampak dia sebagai waste, ya. Jadi dalam penanaman cendawan ni pun perkara ni belum dipraktiskan sepenuhnya lagi, ya. Saya nampak, ya, bila bertanyakan kepada pengusaha cendawan belum dipraktiskan, ya. Jadi jika awak terlibat selepas ni insya-Allah, terlibat dalam perusahaan cendawan ni, cuba jadikan penanaman cendawan ni sebagai satu satu proses yang zero waste, ya, yang zero waste. Maknanya apa yang kita boleh buat dengan sisa bongkah cendawan ni, ya. Okey. Jadi konsep pengurusan sisa lepas pengurusan sisa lepas tuai ni, dia panggil sisa lepas tuai, ya, iaitu kita boleh jadikan ni sebagai penjanaan kekayaan, waste to wealth, ya. Kita buat produk lain, ya, masih boleh memberi income, ya, walaupun kita nampak dia sebagai sisa. Dan pada masa yang sama kita boleh menjalankan perniagaan tani secara hijau, green agribusiness, ya. Ini yang konsep pertanian yang kerajaan nak tekankan, ya, supaya hasil daripada
aktiviti pertanian tu dia tidak mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar. Ya. Itu yang ditekankan penggunaan bahan organik. Ya, bahan organik ni, penggunaan bahan organik ni sebabnya kita boleh recycle. Ya, penjanaan kekayaan waste to wealth, ya, iaitu projek pemindahan kaedah berkaitan berkaitan teknologi pertukaran sisa biojisim kepada produk yang mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Ya, ini konsep sebenarnya. Okey, pertanian tani secara hijau pula iaitu sebagai usaha pertanian maju dengan penerapan teknologi secara terkendali sesuai dengan teknik yang betul bagi memelihara produk alam sekitar dan meningkatkan ekonomi yang optimal. Ya. Yang penting tu pemuliharaan alam sekitar. Jadi kita tak mahu dalam kita nak mengaut kekayaan, ya, tapi sebenarnya kita memberi ancaman pula kepada alam sekitar. Itulah dalam perusahaan cendawan ni, perkara ni pun kena dititik beratkan jugalah, ya. Bagaimana kita boleh mengguna semula sisa bongkah cendawan ni, ya. Supaya hasil daripada perusahaan kita tu tidak memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Contohnya pergi buang bongkah cendawan tu dalam sungai ke, ya, atau biar di tepi jalan ke bongkah-bongkah tu, ya. Kalau dia tak diuruskan, walaupun dia bahan organik, tetapi dia akan memberi ancaman lah, ya, sebab kita membiarkan ia diuruskan oleh haiwan perosak dan serangga perosak. Kalau haiwan perosak atau serangga perosak yang menguruskan sisa-sisa ni, jadi ancaman tu akan balik kepada kita lah, ya. Kita lah manusia pula yang akan mendapat kesan yang buruk dari hasil daripada tu. Okey. Jadi kaedah penyediaan medium tanaman daripada kompos sisa bongkah cendawan. Ya, sebenarnya yang first kali kita nak fokus adalah kompos. Bagaimana kita nak menyediakan kompos daripada sisa bongkah cendawan ni, ya. Ni kalau kata saya sebut kompos ni, harap fahamlah, ya. Boleh faham kot maksud kompos ni, ya. Composting ni maknanya kita menukar, ya, menukar bahan organik ni, ya. Bahan organik ni kepada bahan yang boleh digunakan pakai semula, ya. Itu namakan kompos. Jadi dalam proses mengkompos, ya, apa-apa sisa pun lah, ya, bukan saja bongkah cendawan, ya. Dia apa-apa bahan organik seperti sisa makanan. Sisa makanan ni pun satu isu, di mana seharian banyak sisa-sisa makanan yang kita hasilkan. Contohnya kalau awak makan tak habis, awak campak dalam tong sampah kan, sisa makanan tu. Kiranya masalah awak tu dah selesai. Awak tak mahu sisa makanan tu busuk kat dapur, kat dalam rumah. Campak dalam tong sampah. Kiranya dia dah menjadi masalah siapa? Pembandaran untuk menguruskan sisa makanan. Jadi sisa makanan tu pergi ke mana? Lepas masuk ke tong sampah, pergi ke landfill. Ya, jadi dia landfill pula jadi tempat buangan sisa-sisa makanan ni, ya. Dan jadi tempat pencemaran. Jadi sebenarnya apa saja sisa organik dia kena diuruskan dengan baik, ya. Okey, contohnya untuk penyediaan kompos ni, jadi dia punya orang kata step dia macam tu, ya. Okey, pengaktifan mikroorganisma, penyediaan bahan mentah, penyediaan kompos dan penyediaan medium tanaman. Ini dia punya cycle bagi penyediaan kaedah penyediaan medium tanaman, ya. Okey, so di sini dia akan mula dengan pengaktifan mikroorganisma dulu, ya. Bagaimana kita nak mengaktifkan mikroorganisma,
Okey. Di sini mikroorganisma tu itu kita sebut sebagai effective microorganism, EM. Itu effective microorganism 1 tu itu adalah orang kata apa, macam kod diberilah ya. Dia ada EM1, EM2, EM3 sampai sekarang EM4 ya. Ya. Jadi dia merujuk kepada uh, bakteria yang terkandung dalam larutan EM tersebut ya. Ada 2 jenis bakteria, 3 jenis bakteria ya. Jadi bakteria-bakteria ni adalah bakteria yang boleh membantu mempercepatkan pengkomposan ya. Sebenarnya kalau kita campak aja sisa bongkah tu ke atas tanah, dia boleh jadi kompos sebenarnya, tapi lambat. Jadi sebelum dia jadi kompos tu mungkin dia dah dia diguna pakai oleh haiwan perosak ataupun serangga perosak terlebih dahulu. Jadi kita tak mau keadaan tu berlaku. Kita nak dia terus jadi kompos supaya kita boleh guna kompos tu sebagai baja atau medium tanaman. Ya. Okey. So kita dah ada effective microorganism, ini memang dah dijual secara komersial boleh beli secara online kat Shopee, Lazada pun ada AM ni ya. Okey, molasses. Molasses ni adalah dia adalah byproduct daripada tebu ya, daripada pemprosesan tebu warna hitam ya. Jadi nak katanya molasses ni kandungan dia ni tinggi dengan kandungan glukos lah ya. Ini dia sebagai bahan makanan kepada mikroorganism, kepada bakteria ya. Kemudian air yang bersih, kemudian bekas yang tertutup. Ini macam mana kita nak mengaktifkan mikroorganism tu ya. Sebab mikroorganism ni kalau kata dia tak aktif, dia tak boleh buat kerja juga ya. Dia ada teknik dia, macam kita nak aktifkan dia, baru dia boleh buat kerja-kerja di composting ni ya. Okey. So ini dipanggil emas. Eloklah ya. E for effective microorganism, M for molasses, A for air bersih. Saya tak pasti kenapa jadi emas ya. EMAB. Bekas tertutup dia emas. Okeylah. S tu okey, dia ambil S kat belakang tu kot kat bekas tu. Okey. Nak senang ingatlah so larutan emas yang paling efektif boleh digunakan sehingga 14 hari selepas tempoh pengaktifan. Okey, cara-cara untuk menyediakan larutan ni, sediakan bekas tertutup yang bersih mengikut saiz yang bersesuaian. Ikutlah awak nak sediakan 1 liter, 2 liter, 3 liter ya, apa yang nak diguna pakai. Kemudian larutkan EM ya, EM1, molasses dan air bersih mengikut nisbah 1118 ya. 1118 maknanya nak katanya penggunaan EM dengan molasses tu sikit sangatlah ya. Sikitlah. Okey. Di dalam bekas tersebut. Okey. Kemudian simpan larutan EM simpanan larutan EM jadi effective microorganism activated solution. Ya. Effective. Oh, sorry. Emas is for effective microorganisms activated solution. Itu yang emasnya selama 7 hari. Okey. Itulah orang lain buat slide, orang lain yang ajar okey. Jadi bila dah buat campuran tu kena simpan selama 7 hari okey. Simpan 7 hari sebelum digunakan. Okey, kemudian bahan mentah.
Bagaimana nak menyediakan bahan mentah. Jadi bahan mentah yang kita sebut hari ni adalah sisa bongkah cendawan lah. Ya. Dia boleh jadi juga daripada sisa agriculture yang lain kan. Contohnya macam kelapa sawit. Kalau siapa yang terlibat dengan industri kelapa sawit, ada sisa daripada kelapa sawit, dia boleh lakukan benda yang sama. Okey. So, sisa bongkah cendawan, kemudian najis ayam kering. Najis ni dia boleh je nak ambil najis lembu, najis kuda. Tapi jangan ambil najis orang. Najis orang tak boleh. Okey, najis daripada haiwan ternakan. Yang kering. Okey, kita guna berdasarkan apa yang banyak. Okay, sekarang ni ternakan apa yang banyak di persekitaran kita. Ayam. Okey, so kita guna najis ayam. Kalau kata lembu yang banyak, ternakan lembu, kita guna najis lembu. Kenapa nak kena guna najis? Okay, najis ni pun bahan sisa juga. Kan? Dia ni pun bahan buangan juga. Jadi ayam ni lagi teruk kalau dibuang merata-rata. Jadi kita kena guna balik. So benda yang dinamakan najis ni, dia tinggi dengan kandungan nitrogen. Jadi nitrogen ni dia adalah sumber makanan kepada mikroorganism. Nitrogen, karbon itu adalah sumber makanan kepada mikroorganism. Nak suruh mikroorganism ni, bakteria ni buat kerja, kita kenalah bagi makan. Kan? Kalau nak suruh dia buat kerja tapi tak bagi makan, mana dia larat nak buat kerja kan? Jadi kita bagi makan. Kita bagi najis ayam, nitrogen kepada dia. Karbon? Karbon itulah sisa bongkah cendawan tu, dia tinggi dengan karbon. Sisa bongkah cendawan ni pun dia ada juga elemen nitrogen sebenarnya. Itu seperti yang saya sebutkan di awal tu, cendawan ni dia tinggi dengan protein, karbohidrat. So bila dia tinggi dengan protein, dia tinggi nitrogen. So sisa-sisa mycelium pada bongkah tu pun mengandungi kandungan nitrogen. Di samping lignin, karbohidrat, karbon. Okey. Sisa bongkah cendawan, bongkah yang telah digunakan sehingga habis tuai. Bila kita kata sisa bongkah ni, dia ada 3 kategori sisa bongkah. Iaitu bongkah yang telah digunakan pakai sehingga habis tuai. Yang saya cerita daripada awal ni. Kemudian bongkah yang mempunyai kulat tercemar. Maknanya di sepanjang penanaman tu, yang saya ceritakan, ada bongkah yang telah dijangkiti dengan kulat dan tak dapat dirawat. Kena cepat-cepat keluarkan daripada rumah cendawan tu. Kan? Ini pun kita namakan sebagai sisa bongkah. Dan jangan dibuang sebab dia dah tercemar dengan kulat kan. Kemudian kita pun pergi buang merata. Jadi tempat buangan tu pun akan tercemar dengan kulat. Ataupun bongkah yang tak tumbuh. Letak benih dan langsung tak tumbuh. Kebiasaannya bongkah yang macam ni akan dikukus semula, akan dipakai balik. Tapi kalau kata pengusaha tak ada masa nak kukus semula, mungkin dia pun nak buang juga bongkah yang sebegini. Jadi ini pun dikategorikan sebagai sisa. Jadi semua ni boleh dikompos. Dikompos ya. Okey, cara dia, mula-mula asingkan sisa bongkah cendawan daripada plastik. So you tahu kan semua medium tu letak dalam plastik kan. Jadi kena keluarkan daripada plastik. Plastik tu tak boleh nak buat apalah.
Kalau kata nak recycle tak bolehlah plastik tu kan. Dia ada jugalah bahan yang langsung kita tak boleh guna pakai Okey. Cuma cara pembuangan plastik tu kena orang kata apa, kena sistematik lah Okey. Kemudian najis ayam kering perlu diasingkan daripada bahan-bahan sisa yang melekat bersama-samanya. Najis ayam ni pun ada juga bahan-bahan lain macam bulu-bulu ayam ke kan. Jadi kena asingkan dan dia dalam keadaan kering supaya kita dapat formulate yang dapat formulation yang betul Di samping najis ayam kering ni dia kurang berbau, dia tak berbau berbanding dengan najis ayam yang basah. So nampak proses ni proses yang orang tak berapa minat lah bermain dengan benda yang orang nampak macam kotor sikit tapi boleh buat duit ni boleh buat duit. So jangan ingat ke kotor tu sangat, ingat ke benda ni boleh buat duit okey. Okey, so you dah ada emas tadi dah ada aktif mikroorganism. Kemudian you dah ada bahan mentah iaitu sisa sisa bongkah dan najis ayam okey. Sekarang ni cara macam mana nak buat kompos tu lah okey. Kemudian bekas kompos. Bekas kompos ni boleh guna apa-apa bekas saya pun tak tunjuk langsung macam mana rupa bekas kompos kat sini Okey. Boleh tong sampah yang hitam tu. Nampak kan, boleh imagine kan bekas sampah yang hitam tu boleh guna ataupun bekas biru tu. Bekas biru yang orang letak apa bekas biru ni sampah juga. Okey. Boleh guna okey. Ataupun any container yang awak boleh bertutup. Boleh juga guna cork. Cork tahu tak, macam tangki daripada simen. Boleh. Ini yang saya guna pakai di ni di universiti kita buat di Insat. Orang utara panggil cork. K-O-K, cork. Dia dibuat daripada simen. Dibuat daripada simen, dia bentuk bulat. Ataupun setengah orang panggil cork tu yang dalam bilik air kan. Boleh any container sebab penyediaan kompos ni dia bukan suatu yang perlu elok, perlu cantik orang guna yang bekas-bekas yang terbuang tapi bersesuaian dengan dia punya konten lah okey, itu boleh jadikan bekas kompos okey, bahan kompos tadi iaitu bahan kompos yang ni tadi dia adalah 9 bahagian. 9 bahagian, kita guna 9 bahagian sisa bongkah dan 1 bahagian najis ayam. Dia punya ratio dia. Jadi maknanya tak banyaklah najis ayam tu yang diguna pakai okey. Kemudian pengaduk. Pengaduk ni pengacau lah. You can use anything. Scoop ke boleh kan. Janganlah ambil senduk senduk yang kacau kari kat dapur tu kan. Guna yang besar sikit lah. Pengacau dodol pun boleh kot. Boleh. Cangkul pun boleh. Yang cantiknya scoop lah okey. Kain gundi. Guni lah, guni. Kemudian emas tadi. Emas ni, penggunaan emas adalah 40 ke 50% daripada berat bahan mentah. Okey. Ini sedia bahan-bahan ni sebelum kita mulakan proses kompos tu okey. Sediakan bekas kompos yang sesuai tadi tu.
gaul sekadar bahan mentah mengikut nisbah yang betul. Ya, campurkan sisa bongkah dengan najis ayam tu, campurkan dengan rata. Sediakan lubang di tengah-tengah bahan kompos. Kalau you boleh imagine kan, macam orang gaul simen, nak baju simen tu. Kalau boleh imagine macam tu. Dan juga masa gaul bahan-bahan nak buat bongkah cendawan. Lebih kurang pun macam tu lah. Kemudian buat lubang tengah tu dan isikan emas. Dan lepas tu digaul rata. Campurkan. Pastikan emas tu gaul rata supaya bakteria tu ada pada semua bahagian bahan kompos, ya, mengenai semua bahagian inilah bahan kompos, ya. Okey, you boleh sediakan buat semua ni dalam bekas kompos siap-siap, ya, dalam tong hitam, tong biru ataupun kok tu. Tapi daripada experience, lebih baik buat kat luar. Sebab bila dah masuk dalam bekas, semasa nak menggaul tu, proses menggaul tu menjadi agak susah sikit nak pastikan rata. Okey, jadi boleh gaul di luar, kemudian masukkan ke dalam bekas kompos. Okey, bila dah masukkan semua bahan tu dalam bekas kompos, tutup dengan guni, ya, supaya boleh berlaku pertukaran udara, ya. Jadi dalam proses bahan kompos ni dia kena ada oksigen, ya. Dia berlaku secara aerobik. Itu dia nakkan oksigen. Ya. Jadi dah tutup, kemudian suhu kompos akan meningkat setelah berapa hari menunjukkan proses perupatan sedang berlaku. Jadi kalau betul-betul nak tengok, kena cek suhu. Guna termometer lah, ya, kalau betul-betulnya, ya, ataupun apa alatan yang sesuai. Tapi untuk kita tengok terdapat tak peningkatan suhu. Kalau maknanya bila proses kompos ni berlaku, mikroorganism ni membuat kerja dia akan membebaskan haba. Ya. Jadi pembebasan haba tu menunjukkan bakteria tu memang sedang buat kerja lah. Ya. Itu proses pereputan tu. Jadi kompos ni kalau bahasa kita ni reput lah. Proses mereput kompos. Jadi proses composting ni actually bakteria tu dia break down. They break down all the complex material daripada sisa bongkah tu kepada simple material, kepada simple element, kepada karbon, dipecah-pecahkan, kepada elemen karbon, elemen nitrogen, ya. Okey, jadi elemen-elemen ni lah nanti akan akan diambil semula oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, lihat macam mana apa bakteria tu membantu manusia dari aspek untuk memecah-mecahkan bahan organik yang kompleks tu kepada yang mudah, yang ringkas, dan bahan ini akan diguna semula oleh tumbuh-tumbuhan. Ya. Okey. Kemudian keringkan kompos setelah tiada lagi peningkatan suhu. Jadi kita nak tengok bila proses ni selesai. Bila proses ni selesai. Bila dah tak ada lagi peningkatan suhu. Ya. Dia ada tempoh masa yang general lah, yang umum lah, ya. Tapi dia bergantung kepada jenis ataupun bahan kompos yang digunakan. Ya. Jadi cara yang terbaik adalah pantau di segi haba. Dan bila tiada lagi peningkatan suhu dan kompos sedia untuk distabilkan sebelum penggunaan. Jadi proses
proses seterusnya adalah menstabilkan kompos. Menstabilkan kompos sebelum digunakan. Okey. Jadi nak katanya proses penghasilan kompos tu boleh kata selesailah, ya. Selesailah proses penghasilan kompos tu bila dia dah stabil, ya. Kompos ni dia ibarat dia macam satu bahan asas. Adakah kita nak gunakan dia sebagai baja ataupun nak gunakan dia sebagai medium tanaman. Okey, kalau kata nak gunakan sebagai baja, kita kena check dia punya NPK. Ya. Ya. Apa nama nitrate, fosforus dengan dia punya kalium. Kalium tu ya, NPK ya. Kena tengok bahan ni. Sorry, nitrogen, fosforus, kalium. Kita nak sebab bahan inilah yang orang kata bahan baja kepada tumbuh-tumbuhan tu, ya. Jadi tumbuhan dia kena ada certain level bahan-bahan NPK ni, dia ada certain level yang diperlukan. Kalau kata tak cukup, mungkin kena top up dengan baja chemical ke, ya, baja kimia. Sebab kita tahu baja daripada kompos ni dia sedikit, dia rendah kandungan NPK dia. Itu kita maklumlah, ya. Sama ada kita kena guna dalam kuantiti yang banyak ataupun kita kena top up. At least kita guna sikit sajalah bahan baja kimia. Tak dapat dinafikanlah, ya, dalam industri pertanian sekarang penggunaan baja kimia masih lagi menjadi utama, ya, sebab kesan dia yang cepat, penghasilan dia pun cepat, ya. Kompos ni fahamlah kadang-kadang sampai sebulan 2 bulan baru ready untuk digunakan kompos ni. Dia takes time, ya. Dan kemudian dia punya kandungan NPK tadi pun rendah berbanding dengan baja kimia. Tapi at least kita boleh mengurangkan penggunaan baja kimia sebab baja kimia ni dimaklumilah kesan dia terhadap alam sekitar, dia memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, ini kalau kata kompos ni nak dijadikan medium tanaman. Kalau kata nak dijadikan medium tanaman, cara-cara penyediaan dia adalah kompos daripada bongkah cendawan tadi tu, kemudian topsoil. Topsoil ni sejenis tanah, yang agak kaya dengan humus, ya. Yang dia berwarna gelap sebab kandungan humus dia yang tinggi. Dia mengandungi bahan-bahan kompos daripada daun-daun dan daun kayu lah, ya. So topsoil ni banyak kalau tengok kalau pokok-pokok kawasan yang baru dicerahkan kan, ditebang pokok tu, kat situ banyak topsoil. Ya, di samping dia serui, ya, dia poros. Kemudian sabut kelapa dan polybag. Ini kalau nak menyediakan medium tanaman lah, ya. Cara dia 2 bahagian topsoil, 1 bahagian baja sisa muka cendawan, 1 bahagian sabut kelapa. Ya. Itu. Okey. Cara-cara sediakan tapak atau ruang yang rata bagi tujuan mencampurkan bahan-bahan. Pastikan polybag bersih dan kering. Sediakan dan campurkan topsoil, kompos, sisa bongkah dan sabut kelapa ikut nisbah yang saya sebutkan tadi. Kemudian lepas tu masukkan dalam polybag.
dan kemaskan, padat-padatkan agar kedap udara dan sedia untuk digunakan. Ya. Jadi awak nampak tak medium tanaman ni, kegunaan medium tanaman ni? Ya, nampak tak macam mana kalau bagi penduduk-penduduk yang duduk dekat apartmen ke flat yang tak ada tanah, orang yang tak ada tanah tapi nak bercucuk tanam. Ya. Jadi medium tanaman ni lah yang dia orang cari. Ya. Dia dah ready untuk ditanam dengan apa-apa jenis tumbuhan yang kita kata tumbuhan yang renek lah ya. Yang jenis-jenis herba, sayur-sayuran. Yalah nak tanam kat atas flat tu takkan nak tanam pokok kelapa sawit kot. Pokok kelapa ke. Nak tanam pokok-pokok macam tu lah. Sawi, bayam kan. Jadi dia orang akan cari medium tanaman ni. Sebabnya kalau kata nak tanam, ambil topsoil, awak kena campurkan dengan baja. Ya, topsoil saja tak boleh nak tanam siapa yang pernah menanam lah kan. Dia kena ada campur dengan baja. Jadi medium tanaman ni dah ready dengan baja. Ya. Okey. Okey. Okey, sebenarnya ni akhirlah slide yang terakhir. Okey, selain daripada medium tanaman, apa lagi boleh buat? Sebenarnya medium tanaman ni boleh buat biochar. Ya. Biochar. Biochar ni ataupun boleh buat apa orang panggil yang untuk ni nak buat briquette kan yang untuk nak buat barbecue tu. Boleh sebenarnya boleh juga. Dia ada proses-proses dia lah untuk buat briquette ke kalau saya tak silap lah yang biochar tu. Jadi di negara-negara macam sejuk macam Jepun, Korea, dia orang banyak guna pakai di musim-musim sejuk macam musim-musim sekarang ni untuk memanaskan badan. Jadi sisa bungkah cendawan ni boleh juga dijadikan bahan-bahan yang berikut yang lain yang pernah dibuat daripada sisa ni adalah menghasilkan etanol. Ada kajian yang telah dibuat sebab sisa cendawan dia tinggi dengan kandungan karbon. Any material yang high in carbon dia boleh turn into etanol. Mula-mula tukarkan kepada gula, glukos dan lepas tu kepada etanol. Jadi nak katanya banyaklah banyak boleh dibuat dengan sisa bungkah cendawan ni. Jadi kalau kita tak ada knowledge, kita akan buang macam tu saja. Jadi menjadi satu kerugian. Sedangkan ia boleh memberi menghasilkan produk yang lain. Selain dia boleh mengelak daripada mencemarkan alam sekitar jika dibuang begitu saja. Okey. Kalau ikutkan itulah sehingga setakat ni sajalah apa maklumat yang saya nak sampaikan tentang penggunaan semula ni sisa bungkah cendawan ni. Ada apa soalan tak setakat ni? So far okay, Prof. Okey semua Rani faham. tak ada. Okey. Since masa ada sedikit lagi, jadi kalau kata kita tanam bungkah ni secara kecil-kecilan kan, sikit-sikit di rumah. Ni bagi mereka yang tanam di rumah lah. Okey. Mungkin awak tanam 10 bungkah ke 20 bungkah. Jadi bungkah ni pun awak boleh buat kompos ni di rumah. Paling mudah, saya cakap paling mudah lah. Kalau kata susah lah nak cari EM ni kan.
EM ni bila awak beli tu awak nak kena jaga sebab dia benda hidup kan. Awak nak kena jaga dia walaupun sebenarnya tak susah mana pun. Ya, dia kalau awak beli EM tu dia ada bagi tahu kena pakai dalam tempoh yang tertentu sebab dia benda hidup. Jadi awak kena tahu tempat penyimpanan yang sesuai. Jadi sehingga mana dia efektif, dia boleh efektif. Tak boleh dah simpan lama-lama. Jadi kalau kata rasa susah nak cari EM, cari molasses, macam yang saya amalkan di rumah saya ni, saya tanam je sisa bongkah tu. Saya campurkan dengan tanah. Sebab di tanah tu sendiri dah ada efektif mikroorganism. Ada banyak mikroorganism di tanah tu yang inborn dan memang wujud secara semula jadi. Jadi bila awak tanam sisa bongkah ni secara tak langsung dia pun buat kerja dia. Cumanya lambat. Berbanding kalau kata awak beli efektif mikroorganism ni dia memang dah bakteria yang dikena pasti memang buat kerja tu. Kan? Tapi bila awak guna tanah ni ada bakteria yang jenis tak suka kepada sisa bongkah cendawan. Kan? Kalau ada yang suka pun mungkin sikit je kandungan dia. Jadi proses tu dia jadi lambat lah. Tetapi at least lama-lamaan dia akan composting juga. Dia akan terkompos juga. Jika awak just biar je macam tu kan. Jadi nak katanya sebagai kita orang yang ada knowledge ni kita kena buat sesuatu tu kena consider juga kita punya environment jadi jangan kita nampak kepada untuk mendapatkan profit saja. Jadi macam apa yang berlaku sekarang keadaan yang berlaku sekarang ni dalam penanaman cendawan ni sisa bongkah ni memang dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Maknanya pengusaha-pengusaha masih belum mempunyai knowledge. Jadi diharapkan pengusaha-pengusaha cendawan yang generasi yang akan datang ni akan lebih peka dengan penggunaan komposisa bongkah cendawan ni. Okey, kiranya seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah modul yang terakhir bagi khusus penanaman cendawan ni.